Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, lahirnya orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Di antara tanda akhir zaman ialah lahirnya Nabi akhir zaman. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak tutup dunia dengan kiamat. Sebelum kiamat, diberitahu kepada semua rasul-rasul. Disebut di dalam kitab semua agama-agama samawi bahawa akan zahir Nabi akhir zaman. Disebut namanya dalam setengah kitab. Disebut sifat-sifatnya. Dan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat ilmu, tanda ilmu yang tak boleh dilawan oleh sesiapa. Benar kerasulannya. Tiba-tiba ada lagi orang yang mengaku jadi Nabi. Ini bohong. Kerana tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tandanya dunia akan rosak, punah ialah adanya pembohong-pembohong yang cerdik, yang bijak, tapi menipu. Sanggup mengaku jadi Nabi, menyesatkan orang. Berhubung dengan perkara ini, Rasulullah SAW telah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan, wa annahu sayakunu fi ummati dajjaluna kadzabuna qaribun min 30. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud an Sauban radhiyallahu anhu. Artinya tidak berlaku hari kiamat sehinggalah ada beberapa kabilah di kalangan umatku bergabung dengan orang-orang musyrikin, dan beberapa kabilah di kalangan umatku menyembah berhala, dan berada di dalam umatku pembohong-pembohong dan pendusta-pendusta besar. Dajjal mana pembohong besar. Jumlahnya hampir 30 orang. Tiap-tiap orang dari mereka mengaku menjadi Rasulullah, yakni Nabi. Sedangkan akulah penyudah Nabi-Nabi, tidak ada lagi Nabi selepasku. Tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Allah Ta'ala menyebut khataman nabiyyin, penutup Nabi-Nabi, disebut dalam Quran. Sesungguhnya telah berlaku apa yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Islam mencatatkan lahirnya orang yang bohong, mengaku menjadi Nabi seperti Musailamatul Kadzab. Al-Aswad bukan Al-Aswad, bukan Al-Aswad, bukan kaf tu, alif lam alif. Al-Aswad Al-Ansi. Sijah, bukan jad, jim, ha, sijah, salah saja. Dan lain-lain. Bahkan ada yang mengaku menjadi Tuhan dan mempunyai rasul-rasul lebih kurang 30 tahun yang lalu
Ini masa buku ini ditulis. Sekarang dah 50 tahun. 10 tahun yang lalu, di negeri Syria dan di zaman penjajahan Inggeris di India, muncul seorang yang bernama Ghulam Ahmad yang mengaku menjadi Nabi dengan mendapat sokongan yang kuat dari penjajah Inggeris, dengan diberi kemudahan untuk bergerak di dalam negeri umat Islam bagi menyesatkan orang-orang Islam. Kita memohon pertolongan dari Allah supaya dipelihara kita semua dari fitnah yang menggugat dan mengancam iman. Dan kita memohon supaya dinampakkan pada kita kebenaran dan mengikut serta berpegang dengan kebenaran, dan dinampakkan pada kita kebaikan dan kekuatan menentang kebatilan itu. Sebaik saja wafatnya Nabi SAW, kabilah-kabilah Arab yang sudah masuk Islam murtad. Di Yaman muncul Al-Aswad Al-Ansi, mengaku jadi Nabi, menggunakan sihir, menggunakan kejahatan. Orang tak ikut dia akan dibunuh. Yaman di masa itu sudah diperintah oleh Islam. Gubernur dia Bazan, seorang Parsi yang diutuskan oleh Raja Kisra untuk menghadap Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, berdialog dengan Nabi. Bazan masuk Islam. Nabi lantik dia jadi gubernur di Yaman. Dan dihantar Abu Musa al-Ash'ari, dihantar Sayyidina Ali, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'ad bin Jabal, pergi ke Yaman. Kebetulan bila Nabi wafat, Bazan meninggal dunia. Bazan juga mati. Muncul Al-Aswad Al-Ansi merampah kuasa dengan ribuan pengikut-pengikut dia. Ditawannya isteri Bazan. Anak-anak Bazan dapat melepaskan diri, berlindung di bukit. Aswad Ansi memaksa orang ikut dia. Di sana ada seorang ulama, sempat dengan zaman Nabi tapi tak sempat bertemu dengan Nabi. Nak masuk dia tabi'in, nak masuk dia apa tak tahu. Dia di kalangan tabi'in, tak sempat berjumpa dengan Nabi. Abu Muslim Al-Khawlani, dia seorang yang berpengaruh. Bazan panggil dia, Al-Aswad panggil dia, mempercaya dah aku jadi Nabi. Abu Muslim kata, aku tak dengar. Aku tak dengar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tak dengar hak mu kata, tapi aku percaya Muhammad Rasulullah. Dia jawab begitu. Lalu dinyalakan api, dicampur Abu Muslim dalam api itu. Campur dalam api. Banyak kisah Nabi Ibrahim. Doa angguh. Tuhan beri karamah pada Abu Muslim. Tak angguh. Lalu pengikut dia kata, bahaya ni orang ni, bahaya, halau dia, jangan ambil duduk sini, halau. Abu Muslim pun dihalau, pergi ke Madinah. Masa itu Sayyidina Abu Bakar sudah jadi khalifah, mengarahkan bala tentera untuk memerangi mereka yang murtad. Orang tak kenal dia, duduk dalam masjid. Sayyidina Umar ada dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tengok seorang duduk kat tiang masjid. Seorang yang bukan daripada orang Madinah. Dia tanya, siapa dia mu? Siapa dia? Dia sebutlah, dari mana dari Yaman. Mendengar tak cerita, ada orang kena bakar di hak Nabi Bahung tu, tak angguh. Dia kata, dengar,
Tengok. Cuma cerita. Dia buat cerita. Cerita. Kamu sendiri? Ya, saya. Dia kata. Saya. Sayyidina Umar pun bawa terus berjumpa dengan Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar kucuk dia. Alhamdulillah, Sayyidina Umar kata, Tuhan beri aku tengok orang yang macam Nabi Ibrahim daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dia. Kemudian anak kepada Bazan, Syahar bin Bazan, yang berlindung di bukit, mengancam lalu membunuh Aswad Ansi. Dia pakat dengan mak dia atau mak tiri dia, mengancam dan berjaya membunuh Aswad Ansi. Dia pancung kepalanya, dibawa khalkhayak ramai, orang ramai pun tubik mereka, berani mereka kalah gerakan dia. Musailamatul Kadzab kita gamu dua dengan Sijah. Sijah ni perempuan, orang puan jadi Nabi, Nabi puan mengaku jadi Nabi, pandai ilmu sihir. Musailamah juga adalah ahli sihir, pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia dari Bani Hanifah. Dia minta Nabi lantik dia jadi ketua di tempat dia. Minta dia jadi ketua. Mengikut riwayatnya, Nabi pegang buah batang pelepah tamak masa itu. Nabi kata, kalau meminta pelepah tamak ada tangan aku ni, aku dak beri kamu. Nabi sudah mengecam dia seorang yang pembohong. Dia balik, dia tulis surat ke Nabi. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Kita bagi dunia ni, ambil kamu separuh, aku separuh. Nabi jawab surat dia daripada Musailamah, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamatul Kadzab. Bumi itu kepunyaan Allah. Kemudian Nabi tugaskan dua orang sahabat bawa surat. Lalu dia tanya hak sahabat tu, mengucap aku Rasulullah. Kawan kata asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Rasulullah, dia sebut Rasulullah, sebut begitu. Lepas tu orang sangat lagi dia tanya, mu nak saksi aku Rasulullah? Dia kata, aku tak dengar, aku tuli. Dia kata, jawab boleh pula tu kata tuli. Ambil pedang pacung. Di mana dua-dua ni diizin oleh Nabi. Yang kena pacung nama syahid, yang tak kena pacung tu rosak. Balik beritahu berita ke Nabi. Dia ngelak. Kemudian dia telah berjaya mengumpulkan lebih 100,000 bala tentera, 100,000 pengikut dia. Gabung dengan Sijah yang perempuan jadi Nabi tadi. Kahwin pula dua tu, Nabi dengan Nabi dekat. Janji nak pergi belanja, nak pergi belanja, kacek tipu pula. Menipu jadi Nabi. Kelahi dua ni pula. Cerita dia panjang. Abu Bakar menghantar penglima yang dibentuk pasukan tentera untuk memerangi mereka yang murtad. Serangan yang pertama gagal. Khalid bin Hadrami menyerang, dia serang dulu. Abu Bakar kata, tunggulah, nanti siapa tentera Khalid bergabung barulah boleh lawan, kerana bala tentera dia besar. Dia serang juga, menyebabkan ramai yang cedera. Lalu Khalid bin Walid, yang Nabi kata pedang Allah, datang. Datang bergabung dengan bala tentera ini dan mengepung tentera Musailamah yang berlindung di dalam kota. Ada kota hebat, dia punya kawasan, ada kota, kepung, tentera Islam kepung. Tentera dia 100,000 lebih. Tentera Islam belah-belah ribu je. Macam mana nak lawan? Boleh lawan. Kerana orang Islam pandai. Khalid bin Walid ni bijak, atur strategi peperangan
menyebabkan tentera Musailamah dikepung dalam kota. Setelah beberapa lama dikepung, lama kena kepung, sekat makanan. Lalu seorang sahabat Nabi nama Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu kata, Bara' meletak aku dalam menjanik. Menjanik ni ialah sejenis alat untuk meruntuhkan kota menggunakan batu yang besar. Dia bidah, dia letak batu besar, dia bidah tu kena kota untuk runtuhkan kota. Senjata zaman dulu. Nak kata terik berapa orang. Di mana Al-Bara' bin Malik kata, meletak aku dalam menjanik tu, barangkali kalau ambil adat katanya bedah, ni jatuh atas tanah mati badan. Tapi berani dia suruh buat. So bidah dia capak atas kota tu, metang pintu betul-betul dia tu. Siapa metang pintu, aku pun buka pintu kota dia tu. Orang masuk, pakat masuk. Lalu dia buat apa yang dia suruh. Tak apa, biar mati-matilah aku, dia kata tak apa. Biar mati. Lalu mereka letak Al-Bara' bin Malik di atas minjanik. Dibidah dengan tu, jatuh. Depak pintu kata, Bara' pun buka pintu kata, tentera Islam masuk dan berjaya mengalahkan Musailamatul Kadzdzab. Apa yang menakjubkan, yang bunuh dia ialah Wahsy, yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Wahsy ni ialah yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, yang masuk Islam. Dia masuk Islam, Wahsy ni. Di mana bila Nabi tengok Sayyidina Hamzah, pak saudara dia hancur, dicincang. Wahsy ni seorang hamba yang pandai melontar lembing. Di mana dia diupah untuk bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, dijanjikan merdeka daripada hamba. Lalu dia nak merdekakan diri dia, guna kepandaian dia, Sayyidina Hamzah masih syahid dalam perang Uhud. Menyebabkan pak saudara Nabi yang Nabi sayang dicincang. Dicincang tubuh badannya, dikelok. Nabi sangat marah. Nabi kata nak balas mereka yang buat pak saudara dia ni, nak balas dengan balasan yang berkali ganda lagi. Lalu Allah menurunkan ayat, yang khabtum faqibtum alaih. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Kalau membalas orang, balaslah sebagaimana orang buat. Tuhan kata dalam Quran, dan sabar itu lebih baik. Khairul lis-sabirin. Sabar tu pahala sangat besar. Lalu Nabi sabar menghadapi ujian itu. Dan Wahsy pula surah Hijrah habislah. Dia ni Nabi tak ampun, Tuhan tak ampun dah dia menyesal. Allah Ta'ala tu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah, min rauhillah. Wahai orang beriman, jangan kamu putus asa daripada kurnia Allah. Jangan putus asa. Buat dosa besar macam mana sekalipun, kalau beriman, bertaubat, Tuhan ampunkan dosa. Dan Wahsy beriman, masuk Islam. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, innallaha yadhaq al-qatil wal maqtul fil jannah. Allah Ta'ala ketawa Allah Ta'ala, suka Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Gembira, sangat gembira. Yang membunuh dan dibunuh, dua-dua masuk syurga. Yang membunuhnya ialah Wahsy, yang dibunuh ialah Hamzah. Hamzah sayyidul syuhada. Wahsy pula membunuh Musailamatul Kadzdzab dalam perang, dan dia mati syahid di dalam peperangan. Wahsy ni kisah dia. Akhirnya Musailamatul Kadzdzab dikalahkan. Hak yang puang ni menyerah diri. Nabi sejah hak puang ni menyerah diri. Hak Syria tak apa masyhur. Yang masyhurnya ialah Qadiani. Qadiani pengikut-pengikut dia di seluruh pelosok dunia. Sampai hari ni, termasuk di Malaysia, ada masjid dia di Kampung Nakhoda, Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur, jangan salah masuk masjid. Jangan salah ni masjid kafir. Ada juga masjid orang kafir. Iaitu pengikut Al-Qadiani. Nama dia Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Seorang India.
Ayah dia pegawai tinggi penjajah British di India. Lalu British gunakan dia oleh kerana ada juga kepandaian dia sikit-sikit, boleh bahasa Arab sikit-sikit. British guna untuk nipu British. Dia mendakwa dia jadi Nabi. Di India, jadi Nabi. Dia bawa satu ajaran baru. Ada Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabinya yang diutuskan di India. Dia ambil Quran tu juga. Quran kita baca tu juga. Tapi dia salah tafsir. Lepas tu dia pindah pula ayat-ayat Quran tu. Buat apa pindah? Dia ubah baris, ubah macam-macam. Di antaranya ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri daripada kamu. Ulil amri kita ni orang putih lah. Orang putih meretoh kita kan. Dia ulil amri, kena taat, dia tak boleh. Tu. Hanya pusing kot tu. Membatalkan hukum jihad. Hukum jihad tak ada lagi. Tak ada jihad. Tak boleh lawan penjajah. Penjajah. Dia beri duit, dia tarik orang susah, orang miskin, orang jahil, bebah, ikut dia. Dan dia bawa ajaran dia, pengikut dia ke seluruh jajahan British. Di Tanzania, di Uganda, di Malaysia. Di Malaysia ada pengikut-pengikut dia. Orang Melayu ada juga ikut. Ada orang Melayu ikut. Dan pihak Jabatan Agama kita membuat keputusan dia bukan ajaran Islam. Bila dibuat keputusan dia bukan ajaran Islam, penjajah British sudah buat perlembagaan, Suruhanjaya Red yang buat perlembagaan negeri kita dulu, masa nak beri merdeka. Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain bebas. Bidang kuasa agama ialah bidang kuasa negeri. Mahkamah Syariah ialah bidang kuasa negeri. Mengikut perlembagaan, Mahkamah Syariah hanya boleh menghukum orang Islam sahaja. Tak boleh menghukum orang bukan Islam. Apabila Jabat Agama Kedah bertindak terhadap seorang cikgu, nama dia Abdul Rahim, tapi bawa Qadiani. Dalam tahun 70-an, tak silap saya, dia sebut ajaran Qadiani kalangan budak-budak sekolah. Lalu pihak Jabatan Agama Kedah ambil tindakan, bercara di Mahkamah Syariah. Lepas tu dibawa ke Mahkamah Sibil, Mahkamah Magistrat, Mahkamah rendah je. Atau Mahkamah tinggi, buat Mahkamah tinggi. Buat Mahkamah. Oleh kerana perlembagaan mengatakan bahawa Mahkamah Syariah bidang kuasa dia orang Islam saja. Qadiani tak masuk dalam Islam, maka tak boleh hukum. Maka dia bebaskanlah. Sampai hari ini tempat lain tak ada masjid. Di Selangor ada masjid, Kapuna Khodi ada masjid dia, Masjid Qadiani. Tapi Jabat Agama Selangor tulis ini Masjid Qadiani, masjid orang bukan Islam. Tulis gitu jelah supaya orang jangan pergi. Jangan pula hak tidak reti baca masuk dalam masjid ini pula. Ini bahaya, jangan. Ini yang berlaku di negeri kita. Memanglah penjajah Inggeris tolong dia. Di England ada masjid dia. Di England ada masjid dia. Lawa masjid dia. British dia banyak. Belah-belah Afrika ada masjid dia. Di Indonesia disebarkan ajaran dia. Kerana undang-undang Indonesia mengatakan kebebasan beragama lain dengan negeri kita. Di Indonesia. Di Indonesia bila disebut Kementerian Agama, bila disebut pejabat agama di Indonesia, semua agama boleh berlaku di Indonesia. Kita ni bila sebut Kementerian Agama, Islam saja. Itu lain. Indonesia bila sebut agama, semua agama. Maka dia bebas sebar kalangan orang Indonesia. Di Indonesia ada masjid dia. Tapi orang Indonesia ni berani pergi bakar masjid. Orang Indonesia, kita tak berani. Bukan saya nak suruh bakar dah. Kalau orang buat nak kata mana? Bukan nak suruh bakar.
Tapi ini tipu daya orang putih. Tipu daya British. Di atas nama kebebasan, nak merosakkan orang Islam. Di antara fitnah yang diberi amaran juga ialah hilangnya kepercayaan orang yang mengaku Islam terhadap kekuatan ajaran Islam. Sehingga mereka tidaklah melakukan dakwah yang berani terhadap penyembah berhala, tetapi bergabung dengan mereka untuk mendapat kuasa dan mengekalkan kuasa pemerintahan. Walaupun menjual akidah, dan kita melihat adanya di kalangan orang-orang Islam memuja patung-patung yang dinamakan tugu. Hak Nabi sebut itu berlaku. Walaupun di sana ada orang Islam yang dia kata dia tak sembah berhala, cuma tugu je, buat patung memperingati askar-askar yang sudah mati, buat patung. Ambil bunga letak, betul-betul nengung sekejap. Ambil bunga letak, nengung je. Ikut orang putih buat. Itu termasuklah dalam perkara memuja patung yang diharamkan. Tak ke siapa dia lah, orang besar ke orang apa ke, buat benda ni salah. Tak boleh mengikut ajaran Islam, salah. Dan mufti-mufti kita sudah mempatuakan haram. Tak boleh menghormati tugu. Dengan sebab itulah, maka ulama-ulama kita mengharamkan gambar-gambar ni. Tak digalakkan gambar-gambar ulama orang mati dah apa dah. Tak galak gambar-gambar ni. Kerana umat zaman dulu mula-mula buat gambar. Lepas tu buat patung memperingati tokoh-tokoh yang dihormati. Lama-lama puja ke gambar tu. Akhir-akhir bila siapa generasi yang jahil. Maka saddun lidzari'ah, untuk mengelak perkara ni merosak, jangan buat gambar. Lah ni buat di baju, buat macam-macam pula dah. Letak gambar di baju, tokoh-tokoh yang kita sayang buat gambar di baju. Itu tak molek dari segi Islam, tak molek. Tidak digalakkan, jangan buat. Bahkan ada ulama mengatakan haram, tak boleh. Buat gambar di baju, buat t-shirt, buat apa ni. Ni saya tegur lah di sini, tak ada orang tegur lagi. Tegur, tak boleh, tak elok. Kita menghormati pemimpin ni, doa pada dia supaya Tuhan beri rahmat pada dia. Bukan buat patung dia, buat gambar dia, tidak. Jadi hak mati-mati tu buanglah gambar, senang. Doa aja. Minta supaya Allah Ta'ala beri rahmat kepada mereka. Wallahu a'lam.